Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Merdu hari ini Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, dan pada hari ini kita sama-sama dapat bersama dalam membaca, menghayati Al-Quran, dan sebentar tadi Ustaz, terima kasih Ustaz, membacakan daripada ayat 18 surah Al-Hujurat. Pada hari ini kita akan bersama untuk melihat kepada bahagian yang kedua, bahagian akhir daripada surah Al-Hujurat, kamar-kamar. Apakah yang ada dalam surah Al-Hujurat ini? Ia adalah panduan untuk kita, tuan-tuan. Kita nak mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah. Sama-sama surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ini untuk kita pasakkan dalam diri kita bahawa sebenarnya Allah amat sayangkan kita. Allah nak beri panduan kepada kita, dan juga kalau dalam surah Al-Baqarah itu Allah beritahu panduannya pada Al-Quran. Tanpa buang masa, tuan-tuan yang belum lagi ambil mushaf, sila ambil mushaf ya, buka kepada Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Dan bagi yang belum ataupun tak ada mushaf, tuan-tuan boleh muat turun Smart Quran ya, Smart Quran untuk kita sama-sama hayati, baca dan faham untuk kita amalkan. Tanpa buang masa, Ustaz sudah bersedia Ustaz? Ya, memimpin pada hari ini. Insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, muslimin dan muslimat yang senantiasa setia dalam Quran Time, Malaysia Quran Time. Setiap hari Ustaz ya. Setiap hari. Jam 12 ini. Syukur sebenarnya kita di TV dan di FB, di TV dan di Facebook. Facebook. Di TV dan di tolong Facebook. Komen sikit, beritahu apa-apa pelajaran kita nak ajak juga sahabat-sahabat kita untuk sama-sama berinteraksi dengan kita Ustaz ya. Bagi like banyak sikit tu. Okay, kalau yang suka, terutama bagi yang ustaz lah tu kan. Okey. Baik. Mungkin ada persoalan ke Ustaz? Ya, ada mungkin persoalan. nak tanya apa-apa, komen ke cadangan ke apa, boleh interaksi dengan kami di Facebook. TU Al-Hijrah. Dan kita nak mulakan bacaan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Fatihah dan juga 5 ayat dalam surah Al-Baqarah. Saya surah Al-Baqarah ni dan Al-Fatihah ni kita baca selalu Ustaz, memang kita hafal pun. Tapi saya tetap nak tengok Ustaz. Kena tengok juga nak tengok Ustaz. Jadi saya pun kena tengok juga ni. Nak tengok seronok je boleh tengok. Dapat pahala Ustaz dapat pahala tengok. Jadi itulah macam Ustaz kata tadi kan, sambil kita ni kalau boleh ambil mushaf. Ataupun boleh tengok dekat telefon kita untuk sama-sama kita tengok kalimah-kalimah Al-Quran insya-Allah. Ya, baik. Jom kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih pada Ustaz ya. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita membaca sebentar tadi, di hujung itu Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Ustaz ulang sekali lagi Ustaz, kita baca sama-sama dengan penonton di rumah. Wa ulaika humul muflihun itu. Nak pastikan bahawa kita pasakkan dalam pemikiran kita, ini formula kejayaan. Ya, bila hayya alal falah itu nak berjaya, kita tak boleh pergi masjid Ustaz sekarang ni kan. Ada di Korea nanti kena tangkap. Jangan main-main ya. Ada yang kata saya rindu sangat, tak apa. Ini masa untuk kita tuan-tuan, kita buat pahala juga di rumah ya. Mari kita dengan Ustaz pimpin bagi kita ulang wa ulaika humul muflihun Ustaz. Kerana ini penting. Inilah kumpulan orang yang berjaya dunia akhirat. Sila Ustaz. Kita ambil daripada awal ulaika ala tu ulaika ala. Saya ambil tu saya tarik tinggi sikit Ustaz. Tarik tinggi ya. Yang di rumah kena tarik tinggi sikit. Cuba sama. Challenge dengan Ustaz mana yang lebih tinggi. Bagi siapa yang kat dapur tu dengar. Bagi sambil goreng tu tapi jangan tersilap pula tu ya. Okey baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah, tuan-tuan dan puan, bila kita membaca ayat ini, benarlah Allah ini memang sayang pada kita, beri hidayah pada kita Ustaz ya. Dan wa ulaika humul muflihun, inilah ya, merekalah orang-orang yang berjaya, dan falah itu berjaya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, inilah panduan yang kita ingin lihat bersama pada hari ini. Mari kita membaca sambungan kepada surah Al-Hujurat. Ya, kita baca sama-sama daripada ayat yang ke-12 hingga ayat 14 Ustaz ya. Tapi kerana ayatnya tak sampai satu muka surat, jadi saya minta Ustaz baca dulu ayat 12. Kita tengok hadam betul-betul kerana isinya ini banyak, amat penting. Tapi sebelum kita pergi baca Ustaz ya, apa yang akan kita tengok nanti ini bercerita tentang apa tuan-tuan? Dalam surah bahagian yang kedua ini, dalam surah Al-Hujurat ini bercerita tentang seruan. Ya, jangan berprasangka ataupun jauhkan daripada berprasangka. Kerana prasangka itu akan menyebabkan mencari kesalahan dan suka mengumpat. Nanti kita tengok ya pada ayat 12. Betul tu. Ya. Dan seterusnya kita diciptakan untuk berkenalan, bersosial, ya, kenal antara satu sama lain. Ini pun seruan yang kita, walaupun zaman kita tak boleh berjumpa Ustaz ya, 1 meter ya Ustaz, tapi kita tetap juga kena berkenalan ya. Dan bahagian akhir itu, kalau kita beriman, itu kembali balik kepada awal surah Al-Hujurat, iaitu Allah kata utamakan Allah dan Rasul dalam membuat keputusan. Ini sinopsis ringkasan. Jadi mari kita baca dahulu ayat 12 Ustaz. Memimpin dan juga bagi tuan-tuan yang di rumah, kita mula dengan ayat 12, baca betul-betul, baca sama-sama tuan-tuan ya. Kita ni di hari akhir ke Ustaz hari ni?
Hari akhir fasa pertama. Fasa pertama. Adi saya tengok dekat Facebook tadi ada tanya 1 hari bulan nanti ada ke lagi? Oh, Insya-Allah tuan-tuan, hari esok kita ada surah baru. Wah. Surah baru apa? Nanti kita umumkan di ujung nanti sikitlah ya. Kalau saya tak terlupa Ustaz ingatkan saya. Insya-Allah. Baik Ustaz, kita baca sama-sama ayat 12 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya kasih sekalian, kita nak bacaan kita ni kita nak sambung muka surat 517 ya. 517 juzuk yang ke-26. Kita nak baca ayat 12 saja Ustaz. Ayat 12 dulu. Ayat 12. Jadi ayat 12 ni Ustaz, ayat antara ayat yang favorite saya Ustaz. Favorite ni. Ayat favorite baca dalam solat lah. Kita jadi imam, contoh macam hari Jumaat ke. Ya. Sebab dia ayat ni dia penuh syarat dengan peringatan kepada kita semua. Betul. Peringatan apa? Selepas saya baca nanti Ustaz Fazrul akan cerita kat kita apa yang Allah nak ingatkan kita dalam ayat ini. Jadi saya baca dulu Ustaz. Okey, silakan. Jom sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Satu ayat dulu Ustaz ya. Kita mulakan. Lepas ni kita nak sambung ni 13-14. Tapi kita tengok dahulu tuan-tuan dan puan, apakah seruan Allah, seruan kelima bagi orang yang beriman. Masya-Allah. Wahai orang yang beriman, jauhlah daripada yang pertama apa yang dinamakan sebagai dhann. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Melayunya Ustaz adalah prasangka. Prasangka. Dia bersangka-sangka ini. Allah cakap perlu dijauhkan. Sebahagian daripada prasangka itu adalah berdosa. Bila cakap tentang prasangka ini tuan-tuan, maksudnya ialah kita tak pasti sesuatu itu berlaku ya. Kita tak pasti. Jadi Ustaz ya, apa yang perlu yang berlaku pada kita bila kita tak pasti, kita prasangka. Tapi Allah cakap sebahagian prasangka itu berdosa, pasal ada juga prasangka yang okey. Prasangka yang positif okey, prasangka negatif tak okey. Apa maksud prasangka positif? Maksudnya ditanya balik. Kalau sebelum ni kita belajar, iaitu kita sahkan dahulu sesuatu perkara tersebut dengan menggunakan cara yang betul, Ustaz ya. Tapi kalau tidak, seseorang yang berprasangka itu dia akan bawa kepada perkara yang kedua, dia akan mencari-cari kesalahan. Kalau dia tengok orang tu semacam je, dia akan cari kesalahan, dia tak beritahu pada orang tu, dia tak tanya orang tu, dia pergi cari maklumat-maklumat jalan belakang. Yang tu dia yang bahagian kedua yang tuan-tuan yang kita harapkan kita cuba untuk jauhkan. Ya, kita jauhkan daripada kehidupan kita. Pasal prasangka negatif tandanya kita akan tajassasu. Cari kesalahan orang. Kalau prasangka positif, dia tanya elok-elok. Dia tanya elok-elok dan dia tak ikut cara yang menjatuhkan orang itu. Okey. Dan lepas orang dah cari kesalahan Ustaz, diikuti dengan perkataan wala yaqtab, iaitu jangan mengumpat. Pasal orang mengumpat ni dia mesti cari kesalahan dulu. Pasal apa? Kalau katakan dia tak ada point kesalahan, nak mengumpat apa? Yalah. Kan? Baru nak mengumpat dia dah habis dah point kan. Baru Cik Kiah, ini bukan Cik Kiah yang dalam ucapan ni apa? Perdana Menteri ya. Itu lain. Itu Cik Kiah yang bagus yang jual goreng pisang ya. Kalau katakan Cik Kiah yang mengumpat ini, kalau dia baru nak mengumpat tapi tak cukup fakta, memang tak cukup lah. Dia kadang sekarang dia kata saya tak mengumpat. Tak mengumpat. Saya membawang je. Membawang saja. Samalah. Zaman sekarang istilahnya membawang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan membawang, istilahnya membawang ni, mengumpat ini cakap benda tu betul, itu mengumpat.
Kalau benda tu tak betul, itu bukan mengumpat, itu sudah buhtan. Orang Melayu cakap fitnah, ya. Buhtan itu lagi teruk, ya. Yang kita nak jauhkan, Allah buat perumpamaan, Ustaz, ya. Kalau katakanlah Ustaz, ya, kalau saya tanya tuan-tuan di rumah, tuan-tuan sanggup ke makan BI? Masya-Allah. Nak cakap pun segan, ya, tuan-tuan geli, tuan-tuan, ya, geli. Tuan-tuan nak makan ANJING ke, ya, kita geli. Tetapi di sini Allah beritahu, apakah kamu suka makan daging saudaramu yang mati? Dahlah daging manusia, mati pula tu, bangkai babi pun, itu minta maaf lah Ustaz, ya, itu cakap juga tu, ya, pasal nak ceritakan bahawa sebenarnya lebih teruk daripada itu, bangkai manusia itu yang berlaku kepada orang yang mengumpat, Ustaz, ya. Jadi itu sebabnya kalau di situ Allah cakap bertakwalah, ya, innallaha tawwabur rahim. Kita kena bertaubat kalau kita buat 3 perkara ni, ya. Dia ekstrimnya mengumpat, tapi sebelum itu ialah dia cari kesalahan. Awalnya itu prasangka, fikir-fikir je, kan, senang je kalau cakap orang tu tak betul ke apa sebagainya, ya. Jadi Allah cakap kalau kita bertaubat, insya-Allah Allah sayang balik kita. Tapi kalau kerja je hari ni dah mengumpat, besok pun mengumpat, maksudnya itu adalah perkara yang amat bahaya, Ustaz, ya. Jadi di situ, selepas itu Allah bawakan kepada kita berkenalan. Ya ayuhan nas pula, Ustaz tolong pimpin ayat 13 14 untuk kita sama-sama jiwai isi surah Al-Hujurat. Sila Ustaz. Baik. Alhamdulillah Ustaz, sambil-sambil Ustaz tu saya terpandang ni Ustaz ni. Okey. Di Facebook kita ni. Ya, Alhamdulillah Nur Azma ni. Alhamdulillah saya memang menunggu Quran Time. Nur Azma Abu Bakar. Azma Abu Bakar. Ya. Alhamdulillah. Ya? Okey. Prasangka mencari kesalahan orang tidak baik, Allah tak suka. Norma Alwi, terima kasih. Boleh tambah lagi peringatan kita Ustaz. Ya, baik. Satu lagi Ustaz ni. Fatimah Sazali, alhamdulillah Kuching Sarawak clear Ustaz. Kuching Sarawak. Okey, orang Kuching pun mendengar sekarang. Okey, jadi tuan-tuan beritahu, ya, kalau clear ke di Facebook, dekat TV tu tak boleh nak komen kan. Tapi tuan-tuan boleh ikut bersama bacaan ustaz ayat yang ke-13 dan 14. Ke-13. Okey. Jadi kami nak baca ni. Itu orang Sarawak, ya. Baca. Terus ayat 20 ayat 13 ya. Ya. Satu ayat saya. 2 ayat. 2 ayat. 13 dan 14. Jom kita kembali kepada mushaf, kita baca 2 ayat. 13 dan 14. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Tuan-tuan dan puan, itu ayat yang ke-13 Ustaz. Terima kasih, ya, dan ayat 14 yang kita baca sebentar tadi, ya. Apabila kita melihat kepada yang ayat 13 ni menarik sikit, ya ayyuhan nas.
Ya. Ustaz ya, bukan ya ayyuhallazina amanu, bukan orang sebelum beriman. ni kita tengok ya ayyuhallazina amanu. 5 kali itu ya ayyuhallazina amanu. Okey. Ini ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maksudnya apa tuan-tuan? Quran ni bukan untuk orang beriman Masya saja. Allah, Masya Allah. Untuk Chong, Ahmad, Mutusami yang sedang mendengar sekarang, terdengar ke di TV ataupun di Facebook, ini mesej daripada Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Apa mesejnya? Allah menyatakan sesungguhnya kamilah yang menciptakan lelaki perempuan dan menjadikan syu'uban wa qabail, iaitu menjadikan berbangsa dan bersuku-suku. Jadi ada Melayu, ada Cina, ada Bidayuh. Tadi saya tengok daripada Sepanggar, itu Sabah ya. Sepanggar ni Sabah ke? Sabah. Sabah. Sabah, Pak. Ya, Sabah Pak. Ya, Sabah Pak. Ya. Jadi apakah yang boleh kita belajar di sini? Allah menyeru kepada seluruh manusia. Jadi kalau Allah seru manusia, orang beriman lagilah dia akan kata, kita pun kena buat ni. Kan? Apa Allah cakap? Suruh kita lita'arafu. Tuan-tuan ya, berkenalanlah. Saya berkenalan dengan ustaz. Ustaz orang mana ustaz? Terengganu. Ya. Ustaz Tirmizi Ali Terengganu juga. Orang Terengganu memang suara merdu-merdu. Allah kan? Rabbi, Macam tu Alhamdulillah. Saya orang Perak yang duduk di Johor. Merdu juga ya. Okey, untuk tak ada apa bolehlah ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, lita'arafu itu adalah seruan daripada Allah kepada semua manusia. Kerana apa? Kerana kalau katakan kita ini beriman, kita sembahyang apa sebagainya, tapi kita tak nak berkenalan dengan orang Cina, orang India, berbagai agama ustaz ya, ataupun kata bahawa okey, kaum saya saja yang lebih mulia, sebenarnya tak. Allah cakap sebenarnya selepas bercakap tentang ta'aruf itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukannya Melayu, bukannya Cina, India, bukan kaum-kaum itu semua Allah jadikan berbeza ya. Tetapi yang paling mulia adalah bertakwa. Masya-Allah. Ustaz ya. Maknanya tak kira kulit gelap ke kulit cerah ke. Sebab saya teringat saat masa sahabat Rasulullah SAW muazzin pada Rasulullah. Betul. Sayyidina Bilal kan. Orang yang gelap maksudnya berkulit hitam, tapi mulia dia kerana takwa tadi Ustaz. Takwa. Dialah yang mengingatkan pada azan, mengingatkan pada solat ya. Sekarang pun kita panggil muazzin tu Bilal. Bilal sampai nama dia tu sampai lekat. Tuan-tuan ya. Jadi nak ceritanya ialah betapa mulianya seorang insan kulit hitam ya, hamba, tidaklah tinggi sangat ilmu macam Abu Jahal itu. Abu Jahal asalnya Abu Hakam, tapi pasal dia tidak kembali kepada iman, dia digelar Abu Jahal, Abu yang bodoh. Kan, pasal dia tak menggunakan ilmu untuk dekat dengan Allah. Tapi Bilal sikit ilmu ya. Kalau kita tuan-tuan di rumah kita ada sikit tahu tentang surah Al-Hujurat ini, kita beriman, kita beramal ya, macam tadilah, jangan mengumpat, kita jaga betul-betul kan. Kalau rasa macam nak membawang itu, apa kita kena buat ustaz? Kalau Nabi dia sama ada tegur ataupun berhenti. Ya, pasal kalau tidak dia tambah rempah ratus, memang sedap. Memang sedap kan, terutama waktu duduk kat rumah ni nak buat apa lagi kan, selain pada potong bawang, membawang kan. Tapi kita tak nak, kita tahu bahawa itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang ke-13 ini Allah cakap tentang berkenalanlah, lepas tu bercakap tentang takwa. Jadi orang bertakwa ini tuan-tuan sebenarnya dia suka berkenalan ustaz. Dia tak ada berat, dia tak ada pandang orang macam tu saja, tak kan. Dia bagi salam. Kalau Nabi itu kata ufshus salam tuan-tuan. Kalau tak ada boleh bagi salam kat luar sekarang ini, bagi salam dalam rumah pun okey kan. Bangun-bangun dan assalamualaikum kan, paling kurang pun bagi salam waktu solat lah ustaz. Sebarkan salam ya, ataupun bagi salam tuan-tuan yang dekat online boleh bagi salam ya. Cuba tinggalkan komen assalamualaikum sikit ke ya. Kemudian ada yang komen kat sini, Lina Hussein kata rindu nak tadabbur Al-Quran atas krus. Ini atas krus pula ya. Maksudnya lepas ni TV Hijrah kena buat atas krus ya, boleh ustaz ya. Kita buat live dekat sana. Habis Covid lah insya-Allah. Habis Covid lah insya-Allah. Sekarang tak boleh ya. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah peringatan ya, agar kita ta'aruf, banyak berkenalan, jangan berat mulut, kerana itu tanda takwa ya. Dan Allah cakap innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha meliputi ilmunya. Yang tahu pasal takwa ini ya, kadang-kadang kita rasa bahawa orang tu biasa-biasa je, pakainya pun biasa-biasa ustaz ya, tetapi rupanya orang itu lebih bertakwa ya. Jadi itu yang kalau boleh kita ustaz nak seru diri kita ustaz, kalau boleh ulang sekali lagi ayat 13 ini ustaz. Kita nak pasakkan agar kita ni berkenalanlah. Jangan berat mulut. Kalau terutama kalau kita sekolah, adik-adik yang kat rumah ya, anak-anak di sekolah semuanya Muslim Melayu saja, dia tak ada kawan Cina dalam telefonnya. Ini masa
Betul Ustaz, sebab saya perasan Ustaz, macam sekarang ini situasi kita sekarang ni Ustaz. Ya. Li ta'arufu ini sangat hebat Ustaz. Ya. Kita sama-sama tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu. Kena bersatu. Stay at home, Stay at duduk home. rumah semua dengar Ustaz. Ya. Jadi insya-Allah kita pasak lagi Ustaz. Ya. Ayat 13. Ayat Jom 13. bismillah. Sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul 'azim. Masya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, itu untuk kita pasakkan ya. Kita baca, tuan-tuan, kita sambil kita faham, sambil kita taranum, sambil kita betulkan tajwid. Ya, Pasal saya taranum tak pandai sangat. Sebenarnya kalau saya tarik tu lain macam termenung saja nanti kan. Tetapi kita dapat taranum, dapat belajar tajwid, tahsin ya tuan-tuan sekalian, sambil kita duduk ni tadabbur kita seperti mana yang kita tengok tadi, kita kena ta'aruf. Ya. Ada soalan tadi kata daripada Faridah B. Dia kata kalau katakan rasa tak puas hati kan. Tak puas hati, boleh ke kita mengumpat ataupun kita cakap pada orang lain? Imam Ghazali ada cerita perkara ni. Kalau kita nak selesaikan depan qadi, nak ada ditanya oleh polis ke kan, ataupun kita nak selesaikan masalah. Penting nak selesaikan masalah, bukannya kita borak. Lepas tu sambung, lepas tu tambah lagi, itu mengumpat. Tapi kalau jumpa orang tertentu, kita nak beritahu kebenaran, nak selesai masalah, okey. Itu bukan dikira sebagai mengumpat kalau ikut Imam Ghazali, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah itu 1-2 pelajaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, 13, 14 sudah kita baca. Kita akan sambung kembali pada ayat 15, 16 hingga akhir ayat 18 surah Qamar, surah Al-Hujurat dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Masya-Allah. Kita kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Hari ini bersama tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, bersama anak-anak, kita pasakkan surah Al-Hujurat, surah Qamar. Allah mengingatkan kepada kita semua tuan-tuan puan-puan, ustaz ya, sebenarnya jangan jerit-jerit je daripada bilik sebelah. Kan? Sebenarnya bercakap tentang Nabi ni, Nabi punya rumah tak besar sebenarnya. Kalau kita pergi Masjid Nabawi tu, yang besar masjid tu, tapi asalnya kecil je rumah kan. Jadi bila Hujurat itu ada di kalangan orang-orang di Mekah itu ataupun di Madinah itu yang panggil Nabi daripada luar-luar je. Wahai Muhammad saja kan. Jadi di kalangan orang Arab dah biasa. Kan, dalam tradisi kita pun bagi sebahagian orang daripada atas je dipanggil anak je daripada atas tingkat 3. Kalau rumah tingkat 3 lah ustaz kan. Nak ceritanya ialah kalau boleh jangan dipanggil hoi oi begitu saja, tetapi kita menggunakan suara yang sesuai ustaz ya. Baik. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, kita berada pada Malaysia Quran Time untuk kita baca, faham dan kita nak mengamalkan intisari daripada Al-Quran. Dan pada kali ini kita sudah pun membaca ayat 12 hingga 14. Kita ingin menyambung ustaz. Ya, ayat yang ke 15, 16 dan hingga ke 18. Tapi ustaz kalau boleh kita baca dahulu ayat 15 16 dulu. 2 ayat ya untuk kita pasakkan apakah intisari dalam ayat ini. 15 dan 16 ya. 15 dan 16. Dan kita akan sambung. Okey, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Ustaz, saya nak minta izin Ustaz. Sebelum saya baca ni Ustaz, saya tertarik dengan ada satu pantun ni. Oh, ada pantun. Penonton kita hantar ni, Muhammad Syahrizal. Muhammad Syahrizal. Buah cempedak di luar pagar. Okey. Ambil galah tolong jolokkan. Waktu PKP jangan keluar. Ambil Quran kita bacakan. Wah, masya-Allah, terbaik tu. Ustaz nak balas balik ke? Tak. Saya balas dengan ni. Saya balas dengan ayat ni. Okey, baik. Baik, tuan-tuan. Terima kasih. Ayat yang ke-15 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن
innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Surahul Azim, benarlah kata-kata Allah. Mengapa kita benarkan tuan-tuan? Kerana perkataan Allah ini kita benarkan, ia lambang kita ini orang yang benar. Kita kena cakap benarlah, ya, bahasa Arabnya Sadaqallahul Azim, ya. Untuk kita pasakkan dalam hati kita bahawa betul-betul Allah ni betul-betul. Allah ni betul-betul akan memang hebat nak membantu kita. Dalam ayat yang ke-15 tadi, innamal mu'minun, siapa orang beriman Ustaz, ya? Allah beritahu. Pasal tadi ada yang cakap bahawa saya beriman, kata Allah tak, sebenarnya kamu baru Islam. Ayat yang ke-14 tadi tu kita tak bincang sangat, ya, tapi sebenarnya Allah tegur kepada A'rab, Badui pada waktu itulah. Dia kata, oh saya ni dah beriman, kan? Tapi sebenarnya tak. Kamu masih baru Islam. Dekat atas kat penalan tu Ustaz, Islam. Dia tak ada iman ataupun mukmin, tak ada, ya. Tak ada di kalangan kita yang mukmin, Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bagaimana kita nak mencapai tahap iman, ya? Orang beriman ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu taala. Allah cakap, yang pertama beriman pada Allah dan Rasul, Ustaz, ya. Kemudian dia tidak ragu-ragu, ya, tidak ragu-ragu kepada Allah, tidak ragu kepada Al-Quran, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, iaitu dia akan bersungguh-sungguh. Jihad itu maksudnya bersungguh-sungguh, Ustaz, ya. Pasal biasa orang cakap kalau jihad ni mesti berperang, kan? Yang bunuh tu, itu namanya qital. Ini kadang-kadang silap faham lah tu, ya. Itu sebabnya kalau di satu negara, saya ada satu pergi tu, dia kata dia ada satu kumpulan membuat kajian tentang kalau ada orang kata jihad dia, itu berjaga-jaga. Tapi sebenarnya memang kadang-kadang orang salah faham tentang jihad ni. Jihad ini satu ialah bersungguh-sungguh, dan kalau katakan perlu berperang untuk melindungi diri untuk sebab-sebab yang yang disahkan, okey, tak ada masalah, maksudnya. Jadi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dia bersungguh-sungguh dengan harta dan diri. Bi amwal ini ada duit tuan-tuan, okey, nak gunakan untuk memberi nafkah pada keluarga, itu juga jihad. Apa lagi? Kalau katakan kita ada duit untuk kita kongsikan, Ustaz, dengan frontliners, nak beli mask, nak beli topeng, nak beli sanitizer, kan, membantu. Kalau tuan-tuan ada peluang tengok dekat Facebook, dekat TV untuk derma, untuk beli Quran contohnya, kan, beri kepada mereka yang di hospital sekarang, pasal mereka dalam keadaan yang amat perlukan kepada bantuan ini, ya. Selain daripada makanan, daripada sanitizer, mereka juga perlu Quran macam kita jugalah, ya. Baik. Dan selain daripada itu, kalau katakan ada yang kata saya tak ada duit banyak sangat, berjihad dengan wa anfusihim, dengan diri. Diri ni maksudnya ada masa kita, tuan-tuan bagi masa sekarang berjihad ni sebenarnya, kan, duduk di depan TV ataupun di depan telefon itu dan juga memberikan komen-komen positif itu, orang lain bersemangat. Kan, orang lain bersemangat. Pasal kalau saya tengok dekat sini Puan Rosnita, dia kata alhamdulillah walaupun tak semerdu seperti ustaz baca, dapat dijadikan panduan. Maksudnya dia baca tak semerdu, dia mengaku begitu, ya, tapi dia cuba baca, dapat pahala, dapat pahala, ya. Allah bukan tengok pada merdunya, ya, tapi Allah tengok pada usaha kita. Bahkan kalau baca tergagap-gagap pun Allah bagi, dapat pahala. Allah bagi pahala, kan. Lebih-lebihlah kalau baca tak merdu tu tak apalah. Tak merdu. Belajarlah sikit insya-Allah. Sama-sama, Ustaz, ni, kan. Okey. Baik. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah pada ayat yang ke-15. Mereka
mereka inilah orang yang membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, ini panduan yang kita tengok pada ayat 16 tu ada sedikit Allah cakap, kalau tak payah beritahulah pada Allah bahawa kamu beragama ke tak beragama. Ya, tak payah beritahu saya ni beriman ke Islam ke, tak payah beritahu. Yang penting Allah dah tahu dah. Ya, itu sebabnya ayat ini Allah ulang balik di ayat hujung sekali. Kita nak habiskan Ustaz. Ya. Ayat 17 18 silakan. 17 18 ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung dua ayat yang terakhir dalam surah Al-Hujurat ini, ayat 17 dan 18 insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Mereka berasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, jangan kamu berasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu keimanan jika kamu orang yang benar. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang kata saya ni dengan Islam saya berjasa pada engkau wahai Muhammad, kan. Zaman sekarang ni pasal saya tolong awak, kan, saya buat baik ni, saya memberi manfaat kepada Islam. Jangan cakap begitu sebenarnya Ustaz ya. Sebenarnya itu adalah nikmat daripada Allah SWT. Dan Nabi membalas dengan perkataan apa? Yamunu alaikum an hadakum lil iman. Bukannya sekadar nikmat itu adalah Islam, tetapi nikmat itu ialah termasuk iman. Bila kita dapat iman ni Ustaz, kita baca Quran, kita makin lagi beriman. Tanda beriman ni kita rasa macam hati kita makin tenang, ya. Kemudian kita tengok balik, oh ya Allah, ada kesilapan yang saya buat, ya Allah saya nak baiki. Contohnya lah ya Ustaz ya. Bila kita tengok banyak perkataan alim dalam surah ini. Banyak ulang-ulang. Pasal apa? Pasal ada orang yang bila dia rasa macam dia dengan manusia, kan, orang mengumpat dia Ustaz. Ustaz kalau orang umpat Ustaz rasa suka hati ke ataupun macam mana Ustaz? Tak suka hati. Tak suka hati kan. Kita sedih. Kalau boleh kita nak balas balik. Ustaz ya. Ya. Tuan-tuan sekalian, kalau orang kata kita ya ataupun cari kesalahan kita, kalau boleh kita nak balas balik. Tetapi sebenarnya apa? Allah beritahu bahawa Allah tahu. Allah tahu perit hati kita. Kan, perit. Walaupun memanglah betul saya ada kesalahan, kan, tetapi kalau orang asyik ungkit-ungkit Ustaz ya, tak cakap elok-elok, memang macam mana kan. Jadi di situlah sebenarnya Allah cakap Allah tahu. Allah tahu. Dan sebenarnya kalau kita boleh beriman, kita kata ya Allah, kita mengadu pada Allah, tanda kita beriman, itu adalah satu nikmat. Pasal ada orang bila dia sakit hati ke, dia frust ke apa ke, dia mengadu kat mana Ustaz? Mengadu kat Facebook. Dinding Facebook. Kalau dekat Israel sana tu dia mengadu kat dinding yang tu kan, ratapan tu, dinding ratapan. Ini dinding Facebook. Jadi tuan-tuan, jangan kita buat begitu. Kita rataplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda iman. Allah cakap in kuntum sadiqin pada ayat 17, jika kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah menekankan bahawa Allah tahu yang ghaib fis samawati wal ard, ya. Allah melihat. Tuan-tuan ya, ayah kalau melihat anaknya kena pukul ataupun bergaduh dengan orang lain Ustaz ya, ayah tu akan buat apa Ustaz? Dia duduk diam je ke atau membuat sesuatu? Sesuatulah. Buat sesuatu Ustaz ya. Allah maha melihat kita. Allah mesti buat sesuatu kalau kita ini terasa hati ataupun kita ini rasa macam tak puas hati Ustaz ya. Allah akan bantu. Tapi yang pentingnya jangan buat dosa-dosa ataupun penegahan yang Allah beritahu di dalam surah ini, tetapi kita banyaklah bertaaruf ya, itu sebagai panduan kita bersama.
Sebabnya tuan-tuan, kita nak juga kita pasakkan ayat 18 tu. 18. Hari ni kita banyak kena pasakkan pasal lepas ni kita akan beramal dengan surah ini. Ayat 18. Ustaz dah baca awal tadi. Kita baca sekali lagi ayat ini untuk kita tahu bahawa Allah tahu. Allah tahu. Allah tak akan tinggalkan kita. Baik. Ayat 18 Ya. Peneguhan lagi sekali ayat 18. Tuan-tuan, ayat yang paling akhir dalam muka surat 517 ini ataupun ayat paling akhir surah Al-Hujurat kita lah. Surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, Allah melihat apa yang kita buat di rumah, Allah melihat kita stay at home, kita pakai sanitizer, kita bercakap perkara yang elok-elok, Allah lihat. Dan bila Allah lihat, kalau ada cabaran, keperitan dalam hidup kita ini, Allah tidak akan tinggalkan kita. Kita baca Quran ni tuan-tuan kan, dengan anak, kita ajak anak solat, kemudian nanti kita nak cari nafkah balik. Macam mana cara pun, kebaikan yang kita buat itu, dalam kita bersosial ini, kadang-kadang kita nak mengumpat, tak nak mengumpat. Kita nak cari kesalahan, kita tahan diri kita. Kita nak bagi label, Ustaz. Semalam kita bincang, kalau nak label ni bagi pada apa tuan-tuan? Ustaz? Jangan melabel-label. Jangan label, jangan letak label pada orang, letak pada botol sahaja. Itu ya, tuan-tuan. Kalau terlupa, semalam sesi kita berbincang tentang label hanya pada botol sahaja. Kalau tak silap semalam yang tekat label tu saya tekan suara saya. Ya, Ustaz saya tekan angkat suara saya. Ya, jangan bagi alqab pada orang. Pasal gelaran-gelaran. Jangan bagi gelaran. Gelaran yang bagus okey. Alqab bagus okey, tapi ini gelaran yang menyebabkan bila kita labelkan orang tu, orang tu tak hijau jadi hijau. Kan? Tak oren jadi oren, tak merah jadi merah. Jadi orang tengok dia dalam merah sahaja. Itu kita kena elakkan, Ustaz ya. Baik. Jadi itu sebabnya kalau kita ada keperitan dalam kita berinteraksi sesama manusia, kita banyaklah bercakap dengan Allah, pasal Allah mengetahui, Ustaz ya. Itu sebabnya kalau tuan-tuan yang menulis dekat Facebook pun ya, apa yang baik ada yang tulis kat sini, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Hajah Ju cakap ya. Kemudian ada yang kata, Puan Rokiah kata, jangan label pada orang, label pada botol saja. Okey, dia ambil balik perkataan kita, Ustaz ya. Okey, jadi terima kasih. Ingatkan kepada orang lain. Kerana apa? Kerana kita nak pastikan bahawa kita beramal dengan surah Al-Hujurat. Ya, paling kurang ada tiga perkara yang kita nak ambil peringatan. Yang pertama apa? Yang pertama yang kita nak ambil ialah elakkan prasangka. Daripada ayat 12 sebentar tadi, dan tentukan kebenaran dengan komunikasi. Jangan cari ikut jalan yang tajassus ya, itu amat bahaya. Kerana kalau kita buat kerana kita nak katanya nak mencari kebenaran, bersedialah bercakap dengan Allah balik semula. Ayat 12. Yang kedua, berkenalanlah sesama manusia yang kita kenal tak kenal, beri salam. Kalau yang bukan Islam kita good morning ke apa ke. Kerana apa? Kerana itu amalan yang diseru untuk menjadi orang bertakwa. Pasal bila kita berkenalan, kita akan lebih memahami masalah orang lain dan kita akan bantu. Itu ciri orang bertakwa. Dan yang ketiga, apa resolusi kita? Yakin Allah tahu dan pasti akan menjaga kita jika kita menjaga hak Allah. Ya, kita perit ni ada masalah, tetapi kita yakin Allah tahu langit, ghaibus samawati wal ard. Jadi kita sentiasa bersama dengan Allah ya, jaga mulut kita, jaga tangan kita tuan-tuan daripada sebarkan berita-berita palsu ataupun yang belum disahkan lagi, Ustaz ya. Jadi Ustaz, kalau boleh kita nak dalam keadaan sekarang ini, kita perlukan bantuan Allah untuk kita beramal ya, mengingat Allah betul-betul cara beramal begini. Kalau Ustaz boleh kita sama-sama berdoa. Baik, Ustaz ya. Tolong jauhkan kita daripada banyak mencari prasangka ya. Jangan sebarkan berita-berita palsu ya, dan juga jangan sampai kita ni tak yakin pula Allah tahu kan. Kita nak Allah, kita yakin pada Allah. Ustaz, kita berdoa insya-Allah. Baik. Baik tuan-tuan, kita sama-sama munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saban hari kita mohon
angkat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima dan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan doa kita insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami, maka ya Allah ampunilah perbuatan zalim kami ya Allah, rahmatilah kami semua ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Ya Allah ampunilah kejahilan kami, keborosan kami dalam apa juga amalan kami, perbuatan kami. Engkau lebih mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan apa-apa yang telah kami buat yang terdahulu daripada kami, ampunkan apa-apa dosa kami ya Allah, sama ada ianya secara tersembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau titipkan dalam hati kami perasaan hasad, dengki, dendam, terutama kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kurniakanlah perlindungan buat kami semuanya ya Allah daripada wabak COVID-19 ini ya Allah. Khususnya kepada Raja kami ke bawah duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan juga ke bawah duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, serta seluruh kerabat Baginda, juga pemimpin-pemimpin kami ya Allah, juga buat kami semuanya ya Allah. Ya Allah, kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu, kurniakanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang kini dirawat di hospital ya Allah. Ada anak keseorangan di sana ya Allah. Ada ibu yang keseorangan di sana ya Rahman. Ada ayah yang keseorangan di sana ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan buat mereka ya Allah. Pilu hati kami, sedih hati kami melihatnya ya Allah. Maka terimalah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia kekuatan kepada sahabat-sahabat kami yang bertungkus lumus bertugas ya Allah, siang, malam, pagi, petang ya Allah. Para doktor, para jururawat, para anggota keselamatan. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah buah fikiran yang bernas kepada Perdana Menteri kami, pemimpin kami ya Allah, agar dikurniakan idea dan juga hikmah-hikmah kepada mereka untuk kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami membasahkan mulut kami membaca kalam-Mu Al-Quran. Kau tenangkan hati kami mendengar kalamnya ya Allah. Justru ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, hiasilah kehidupan kami dengan ilmu-ilmu dan juga pengajaran-pengajaran yang kami belajar sebentar tadi ya Allah. Kami jaga mulut kami jaga hati kami jaga tutur kami ya Allah, kami jaga perangai-perangai kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran. Jadikan telinga kami telinga yang tidak jemu-jemu mendengar alunan ayat-ayat suci-Mu Al-Quran. Lidah kami ya Allah, lidah yang fasih menyebut kalimah-Mu Al-Quran seperti mana fasih kami menyebut kalimah-kalimah yang lain ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, angkatlah wabak ini daripada kami, ya Allah. Angkatlah kembali wabak ini daripada kami, ya Rahman. Angkatlah kembali wabak ini daripada kami, ya Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami bertawakal, hanya kepadamu kami berserah. Terimalah usaha-usaha kami ya Allah untuk menjauhkan diri kami semuanya daripada wabak ini ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Akhirnya ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, janganlah kau ambil daripada kami orang-orang yang kami kasihi di sisi kami ya Allah. Akan tetapi ya Allah, kurniakanlah kesembuhan ya Allah, kurniakanlah kesembuhan ya Rahman. Ya rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minna minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa tuan-tuan puan-puan kita berdoa sebentar tadi. Allah angkat doa ini untuk Allah kabulkan di dalam kehidupan kita. Berikan pertolongan, turunkan rahmah barakah kepada bumi Malaysia, bumi yang kita cintai, kepada barisan pemimpin kita untuk terus berhikmah memimpin, dan bagi kita yang berada di rumah tuan-tuan, terus bersama dalam program untuk membawa ke arah kebaikan ini Ustaz ya. Dan seperti mana awal tadi Ustaz kita ada maklumkan bahawa esok ada ke lagi? Fasa kedua esok ya. Fasa kedua besok. Hari ini tak ada tak? Itu kalau macam mana kita nak beritahu ke tak nak beritahu ni? Insya-Allah kita beritahu lah ya. Pasal kita yakin. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan yang online yang letak like ke letak love ataupun yang memberi komen. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana itu adalah fasaddaqa bil husna. Ya, membenarkan perkara kebaikan ni penting Ustaz ya. Nak buat kebaikan ini, kalau tidak, kalau ustaz kena duduk rumah, saya tak duduk rumah kan, ataupun orang jiran tak duduk rumah, semua keluar, habis kita duduk rumah pun kita rasa confused, duduk rumah ni betul ke tak betul kan. Tapi kerana kita fasaddaqa bil husna, maka akhirnya kita dapat sama-sama stay at home. Bagi tuan-tuan yang menyokong kepada Malaysia Quran Time ini, akan ada ulangan pada 10 malam ya. Dan yang kata setiap hari itu maksudnya besok ada Ustaz? Besok ada. Ada insya-Allah bagi tuan-tuan. Jangan lupa untuk ikuti kepada surah-surah baru yang kita akan baca dengan ustaz ya, dengan Ustaz Tarmizi, dua-dua Tarmizi. Senang ya, dua Tarmizi ya. Alhamdulillah. Kita akan mendalami surah kerana kita dalam rasa sedih Ustaz ya. Dalam rasa kita mencabar ini, ekonomi mencabar ya, dari segi kekeluargaan kita tak dapat jumpa apa sebagainya. Waktu ini adik-beradik penting Ustaz. Jadi surah yang kita akan bincangkan pada hari esok insya-Allah surah 12. Masya-Allah. Surah Yusuf. Surah Yusuf. Masya-Allah. Besok. Surah Yusuf, dan kita akan bincangkan insya-Allah paling kurang pun 4 kali subhanallah. 4 kali kita pecahkan pada 4 bahagian agar kita dapat menghadam, memahami apakah cara pengurusan ekonomi, bagaimana pengurusan keluarga, bagaimana pengurusan kekecewaan, keemosi dan sebagainya. Mari kita tengok sama-sama. Tuan-tuan, terus sahaja kita bersama insya-Allah pada hari esok jam 12 tengah hari hingga 1 tengah hari dalam program Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.